Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu akan teruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita akan pergi kepada bab 1, tajuk mikroorganisma. Dan kita akan menjurus kepada topik yang kedua dalam bab 1, iaitu mikroorganisma berfaedah. Sebelum itu, kita lihat dahulu standard pembelajaran untuk hari ini. Okey, yang pertama, mewajarkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan, dan yang kedua, menjana idea potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Okay, sekarang kita pergi pada yang pertama. Kita akan bincangkan tentang aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan seharian. Okay, kalau kita lihat secara umum, ini adalah gambaran pelajar 1.33 yang menunjukkan beberapa aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan seharian kita. Okay, kalau kita tengok kat sini, ada 3 bidang utama. Okay, iaitu yang pertama bidang perindustrian, bidang perubatan dan juga bidang pertanian. Okay, kita pergi kepada satu-satu setiap bidang ini. Okay, yang pertama, kita pergi pada bidang perindustrian. Okay, aplikasi penggunaan mikroorganisma berfaedah, kita pergi kepada dalam pembuatan minuman. Okay, yang ni biasa kita nampak di pasaran kan, minuman-minuman. Contohnya kat sini gambar Yakult, ada contoh yang lain Vitagen dan macam-macam lagi lah. Dan ada pelbagai jenis ataupun jenama minuman jenis seperti ini. Okay, untuk minuman seperti Yakult ini ataupun minuman yang mempunyai mikroorganisma prebiotik, okay, dia menggunakan Lactobacillus bulgaricus, okay, yang dimasukkan ke dalam minuman yang membantu untuk penghadaman manusia. Okay, yang kedua, dalam bidang makanan. Okay, yang ini memang kita biasa jumpa, iaitu penggunaan yeast. Okay, penggunaan yeast, ini contoh gambar yeast. Okay, yang ini adalah di bawah mikroskopnya. Yeast banyak digunakan dalam penghasilan roti dan juga kek. Okay, yang ketiga, dalam bidang penghasilan barangan kulit. Okey, contoh bakteria ataupun mikroorganisma yang digunakan dalam bidang penghasilan barangan kulit, contohnya Bifidobacteria spesies dan juga Lactobacillus subtilis. Okey, ini adalah contoh-contoh barangan daripada kulit. Okey, kegunaan bakteria ataupun mikroorganisma dalam penghasilan barangan kulit ni adalah lebih kepada melibatkan proses tanning ataupun proses penyamakan kulit. Kerana apa diperlukan proses ini menggunakan bakteria? Okay, bila kita menggunakan kulit yang asal daripada haiwan, okay, contohnya kulit ular, kulit buaya, okay, kulit-kulit yang asli ini tidak tahan lama. Okay, jadi perlu melalui proses penyamakan untuk menjadikan kulit ini lebih tahan lama. Jadi bolehlah dihasilkan produk seperti beg tangan, kasut dan sebagainya, dan boleh dipakai untuk tempoh jangka masa yang lama. Okay, sekarang kita pergi pada yang kedua dalam bidang pertanian. Okay, contoh penggunaan bakteria yang pertama ialah Bifidobacteria species, yang mana dia terlibat dalam proses pencernaan haiwan. Okay, dalam haiwan, dalam perut dia tu dia ada bakteria yang membantu untuk mencernakan makanan. Yang kedua, aplikasi mikroorganisma yang mendatangkan faedah dalam kita nitrogen. Ini adalah gambaran kita nitrogen yang mana contohnya bakteria penetritan, iaitu Nitrobacter dan juga Nitrosomonas, memang digunakan dalam proses penetritan dalam kita nitrogen. Kita nitrogen ni penting untuk kesuburan tanah ataupun mengembalikan semula kandungan nitrogen ke dalam atmosfera. Kita pergi pada bidang yang ketiga, iaitu bidang perubatan. Okay, penggunaan mikroorganisma dalam bidang perubatan memang sangat meluas. Okay, contohnya dalam penghasilan hormon seperti insulin, iaitu dengan menggunakan DNA rekombinan E. coli. Okay. Hormon insulin ini digunakan untuk merawat pesakit diabetes ataupun pesakit kencing manis. Okay, perlu kalau pesakit kencing manis, especially yang dah sampai stage yang agak teruk, yang memerlukan bantuan dengan suntikan insulin, so dia akan gunakan hormon seperti insulin untuk merangsang ataupun untuk merawat, mengawal kandungan gula dalam darah. Okay, yang kedua, okay, penghasilan antibiotik, okay, seperti penicillin
Ini contohnya daripada Penicillium rhizogenum. Okey, yang ini antibiotik untuk merawat penyakit. Kemudian kita pergi pada yang ketiga, yang ini dalam penghasilan vaksin. Okey, contoh yang diberi kat sini ada 3. Contohnya rotavirus, Salmonella species dan juga poliovirus. Kalau rotavirus ni, ini contoh vaksinnya. Okey, diberi kepada kanak-kanak untuk mengelakkan daripada diserang penyakit yang disebabkan oleh rotavirus yang menyebabkan cirit-berit, menteruk, demam, dan sebagainya. Okey, untuk Salmonella species pula, dia adalah vaksin yang diberi kepada haiwan. Okey. Ini contoh vaksinnya, yang mana kadang-kadang kalau haiwan ini diserang oleh Salmonella species ni, dia boleh mendatangkan kemudaratan kepada manusia yang makan, contohnya makan daging ayam. Okey, menyebabkan cirit-berit, sakit perut dan teruk, dan sebagainya, yang pernah terjadi kes yang boleh menyebabkan kematian kepada manusia. Okey, yang ini pula poliovirus. Jadi perlu vaksin polio. Okey. Kalau tengok kat sini struktur ni contoh gambar lah kanak-kanak yang terkena penyakit polio. Yang mana kalau kamu pernah dengar berita tahun lepas, setahun sebelum tu, di Sarawak dah mula kembali kanak-kanak di sana yang diserang penyakit polio kerana terdapat sebilangan ibu bapa yang tidak mahu anaknya disuntik dengan vaksin. Okey, jadi disebabkan banyak kajian yang dilakukan tentang kesan positif ataupun mikroorganisma yang berfaedah pada manusia, pada alam sekitar dan sebagainya ini. Jadi banyak penyelidikan dilakukan dan kita dapat lihat potensi kegunaan mikroorganisma ni khususnya dalam bidang teknologi, bioteknologi dan juga kelestarian alam sekitar. Okey, jadi bila banyak penyelidikan ataupun perkembangan dan kemajuan dalam bidang bioteknologi ni telah menjana dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Ini adalah keyword yang penting dalam bahagian ini, ekoenzim. Okey, jadi hasil daripada penyelidikan dalam bioteknologi, kita akan bincangkan tentang larutan pembersih ekoenzim. Okey, kalau kita tengok dulu apa itu ekoenzim, merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Okey, hasil semula jadi daripada sisa pertanian. Okey, ini contoh larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia. Inilah yang dihasilkan sendiri dan juga ini diproses di kilang. Okey, sekarang kita lihat dahulu perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia. Okey, kita tengok pada aspek yang pertama, aspek proses penghasilan. Kalau larutan pembersih ekoenzim ni, dihasilkan melalui cara penapaian sisa pertanian. Bahan semula jadi. Untuk bahan pencuci kimia pula, dia menggunakan bahan kimia. Aspek yang kedua dari segi tindakan terhadap lemak dan juga grease. Untuk larutan pembersih ekoenzim, enzim dalam ekoenzim tersebut dia akan menguraikan lemak dan grease kepada molekul yang lebih kecil. Jadi lebih mudahlah untuk dibersihkan. Manakala bahan pencuci kimia, iaitu surfaktan dalam bahan pencuci kimia mengimulsi lemak dan grease kepada buih. Sebab tu bila kita gunakan sabun basuh pinggan ke, banyak buih yang terhasil. Aspek yang ketiga dari segi sama ada mudah digunakan. Kalau larutan pembersih ekoenzim tidak perlu disental, kerana lemak dan grease mudah ditanggalkan. Namun kalau guna bahan pencuci kimia perlu disental dengan kuat supaya kotoran tu dapat ditanggalkan. Yang keempat, aspek saliran tersumbat. Bila kita gunakan larutan pembersih ekoenzim, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbat saliran. Tetapi untuk bahan pencuci kimia, buih yang dihasilkan oleh surfaktan menyumbat saliran. Dari segi aspek pula melibatkan kos. Kos untuk penghasilan larutan pembersih ekoenzim adalah rendah, manakala kos bahan pencuci kimia adalah tinggi. Dari segi penghasilan sisa, larutan pembersih ekoenzim kurang menghasilkan sisa.
Tapi untuk bahan pencuci kimia banyak menghasilkan sisa daripada proses untuk membersihkan tu. Okey, dari segi aspek alam sekitar, larutan pembersih ekoenzim ni lebih mesra alam. Manakala bahan pencuci kimia pula disebabkan digunakan oleh bahan kimia, dia mencemarkan alam sekitar. Okay, jadi itu perbandingan ataupun perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dan bahan pencuci kimia. Okey, tadi dah beritahu bahawa kos untuk menghasilkan pencuci ataupun bahan daripada ekoenzim ni adalah menyebabkan kos yang rendah. Okey, sekarang kita tengok macam mana salah satu cara untuk menghasilkan dia. Okey, so apa yang kita perlukan kat sini adalah lemon ataupun lebihan kulit limau lah. Okey, kemudian kita perlukan gula perang, yeast, botol plastik dan juga 1 liter air. Okey, yang pertama apa yang kita kena buat, kita masukkan gula perang ke dalam botol plastik 2 liter. Okey. Gunakanlah cara ni. Kalau kat sini digunakan straw untuk masukkan gula perang tu ke dalam inilah corong ni untuk masuk ke dalam botol plastik. Okey, langkah yang kedua, kita ambil lemon tadi. Okey, buah lemon kita potong, buah lemon ke ataupun oren tadi tu. Okey, potong kecil-kecil. Okey, yang boleh muat untuk masuk ke dalam mulut botol tu lah. Okey, masukkan dalam botol. Okey, kulit limau tu ataupun lebihan buah limau ataupun buah lemon tu masukkan dalam botol, kemudian tambah dengan yeast. Okey, langkah seterusnya kita ambil 1 liter air, masukkan ke dalam botol yang dah kita masukkan dengan lemon, dengan yeast tadi, dengan gula perang tadi tu. Okey, kemudian kita tutup rapat-rapat penutupnya. Okey, dan kita goncang selama 30 saat. Okey, supaya dia sebatilah. Okey, selepas itu kita biarkan dan untuk selama beberapa minggu kita perlu goncang botol tersebut sekali sehari. Okey, pastikan lepas kita goncang, kita biarkan penutup tu tidak tutup rapat lah. Okey, ni untuk elakkan letupan. Kerana apa? Ketika kita biarkan tu berlakunya proses penampaian, jadi dia akan menghasilkan gas. Jadi kalau kita tutup terlalu rapat, gas hasil yang terkumpul tu dia boleh menyebabkan botol tersebut meletup. Okey, seterusnya bila kita dah siap untuk campuran semua tu, kita dah goncangkan selama 30 saat tu. Okey, tulis tarikh bila kita mula buat. Okey, kemudian biasanya dia ambil 2 minggu lah untuk proses penampaian tu berlaku dengan lengkap, ataupun mungkin 3 bulan. Okey, kalau kita leave out the yeast. Okey. Okey, selepas 2 minggu biasanya, okey, dah siap, kita tapis lah. Kita tapis hasil penampaian tersebut. Okey, untuk kita asingkan larutan dan juga bahan sisa proses penampaian tersebut. Okey, tadi kita tapis untuk dapatkan larutan dan juga sisanya. Okey, yang sisa yang tadi tu kita masukkan dalam blender dan kita blend dia. Okey, bila kita nak blend tu, kita masukkan ataupun kita campurkan dengan 1,5 cawan baking soda. Okey, kita blend dia sampailah dapat hasil blend yang halus lah. Okey, yang ni kita gunakan untuk scrub. Okey, jadi bila kita dah siap, kita ada 2 jenis hasil lah. Okey, yang pertama hasil sisa tersebut, yang tu kita boleh gunakan untuk scrub. Okey, kita sapu pada, contohnya ni bersihkan sinki. Okey, kemudian yang kedua untuk larutan, kita boleh guna, contohnya ni bersihkan mangkuk tandas. Curah je lah. Okey, air ataupun larutan tersebut. Yang ni kita kena gosok sikit je lah. Okey, kita letakkan pada keliling kawasan sinki. Okey, so itu saja cara untuk hasilkan bahan ekoenzim sendiri. Okey, menyebabkan kos yang rendah dan juga kita dapat dua hasil berbeza lah, dalam bentuk larutan dan juga dalam bentuk bahan pepejal yang lembut. Okey, yang dia boleh digunakan untuk scrub. Bolehlah cuba nanti. Okey, cuba di rumah masing-masing. Okey, so tadi dah tahu cara untuk hasilkan larutan pembersih ekoenzim. Ni ada satu lagi jenis, serum bacteria lactobacillus species. Okey,
Serum ini digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Okey, kenapa kita kena gunakan serum ini dan bukannya bahan kimia? Okey, ini ada, kita akan bincangkan. Okey, ini contoh gambar serumnya. Okey, dan kita tengok kegunaan serum bakteria. Okey, yang pertama, kenapa kita kena gunakan dia? Okey, yang pertama, dia boleh digunakan untuk merawat sisa kumbahan. Okey, yang kedua, dia boleh menyingkirkan bau busuk. Yang ketiga, boleh membantu pencernaan haiwan ternakan pada masa yang sama. Okey. Yang keempat, kita boleh gunakan dia untuk membuat kompos, okey, untuk baja dan sebagainya. Okey, yang kelima, memajukan industri perikanan. Okey. Dan juga yang keenam, menghasilkan enzim. Jadi banyak kegunaan serum bakteria Lactobacillus species ni. Okey, jadi itu saja perbincangan yang melibatkan topik 1.2 ini. Okey, tentang mikroorganisma berfaedah. Okey, jadi kamu boleh buat ulang kaji semula daripada awal penerangan cikgu tadi. Kamu boleh ulang-ulang untuk mendengar dan melihat slide yang cikgu telah sediakan ini. Dan diharap dapat memberi manfaatlah pada kamu dan memenuhi standard pembelajaran yang telah cikgu terangkan dari awal tadi. Okey. Okey, sekarang kamu boleh cuba untuk buat latihan ini, iaitu praktis formatif 1.2 dalam buku teks. Okey, cuba jawab soalan ini dan boleh hantar kepada cikgu nanti. Okey, namakan dua contoh mikroorganisma berfaedah dalam setiap bidang yang berikut. Perubatan, pertanian, perindustrian. Kita dah bincangkan tadi, bagi nama contoh mikroorganismanya tadi. Ada E. coli, ada Lactobacillus. Okey. So ambil dua untuk setiap bidang. Kemudian soalan 2, nyatakan dua contoh makanan yang menggunakan mikroorganisma dan namakan mikroorganisma tersebut. Ini pun ada kita bincangkan dalam bidang perindustrian. Okay, yang ketiga, apakah ekoenzim? Cikgu dah jelaskan tadi ekoenzim dan berikan dua kegunaan ekoenzim. Okay, yang keempat, A, darjah 1 menunjukkan sejenis bakteria. Okay, ini gambarnya. Namakan jenis bakteria ini. Jenis bakteria ini. Okay. Masuk dalam jenis apa? Okey, soalan B, berikan 3 kegunaan bagi serum yang dihasilkan menggunakan bakteria dan dinyatakan dalam soalan 4. Okey, cuba fikirkan semua untuk jawapan ni. Rujuk balik nota dan penerangan cikgu telah lakukan tadi. Dan semoga pembelajaran kita pada hari ini memberi manfaat kepada anak-anak semua. Dan sekiranya kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.